الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya layak bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, penyudah sekalian para nabi dan rasul. Walaupun kita tidak sezaman dengan Nabi, mudah-mudahan kita sebahagian daripada umat Nabi, dan mudah-mudahan kita berhak mendapat syafaat baginda di akhirat nanti, insya-Allah. Kerana memandangkan ibadah kita tidaklah seberapa banding dengan para sahabat tabi'in dan tabi'in. Dan mudah-mudahan juga kita tidak terhalang daripada minum dari kolam Kausar baginda, dan apabila minum daripadanya tidak akan dahaga selama-lamanya. Jadi insya-Allah kita teruskan perbicaraan kita berkenaan dengan perkara yang boleh merosak, membatalkan iman, yang menyebabkan menjadi kafir, itu yang kelima. Dan kalau kita tengok kitab ni pun dah tak lama dah, tak lama dah habis kan. Yang kelima, ingkar kerasulan rasul-rasul yang dahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkar mana-mana sahaja rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, kita ingkar, tidak percaya, tidak beriman, boleh membawa kepada kekafiran, kekufuran, wa'iyazbillah. Atau ingkar akan kisah-kisah rasul-rasul itu bersama dengan kaumnya. Disebutkan cerita dalam Quran Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, disebutkan ceritanya dalam Quran. Tak percaya kan? Sedangkan Allah Ta'ala telah menghancurkan kaum ini, tetapi kesannya boleh dilihat sehingga ke hari ini. Inilah kesan mereka yang derhaka, yang ingkar kepada seruan yang dibawa oleh Rasul kami. Dari segi hebat banding dengan kita, hebat mereka lagi. Tapi apa kesudahan bangsa ini? Hancur lebur, lenyap di atas muka bumi. Kisah-kisah para rasul dari bersama kaumnya disebut dalam Al-Quran. Atau ingkar cara kejadian makhluk yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, kejadian manusia. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turab summa min nutfatin summa min mudghatin summa min 'alaqatin mukhallaqatin wa ghayra mukhallaqah wa nukirru fil arham ma nasha' ila ajalin musamma. Hai manusia, kata Allah, sekiranya kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, manusia akan dibangkit semula
Tak percaya nak bangkit macam mana, dah hancur lebur, sudah binasa, sudah sebati dengan tanah, nak bangkit macam mana? Allah Ta'ala kata, fa inna khalaqnakum min turab, kami jadikan kamu daripada tanah ni yang sudah kamu pijak, yang kamu kata sebati dengan tanah, kami jadikan kamu daripada tanah. Apa maksud? Manusia yang pertama Adam AS dijadikan daripada tanah dan keturunannya daripada tanah. Kemudian kami jadikan setitis mani, dan disebut dalam ayat, dalam hadis yang lepas, maknanya dalam 40 hari keadaan mani. Kemudian segumpal darah 40 hari, kemudian kami jadikan segumpal darah 40 hari, kemudian kami jadikan seketul daging. Supaya baru ditiupkan roh, berada dalam kandungan rahim ibu, sehingga hari yang kami telah tentukan pada masa yang ditetapkan. Jadi maknanya sudah jadi, bila keluar lahir manusia membesar, mati jadi tanah, Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan kembali. Tak pelik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingkar, kafir, boleh murtad, boleh keluar daripada Islam. Tak percaya, kerana benda yang sabit dalam Al-Quran. Atau mereka ingkar adanya jin dan syaitan. Tak ada, tak boleh. Mati-mati tak ada, mana ada jin, tak nampak pun. Jangan. Kerana ada dalam Quran nyatakan solat jin. Jangan bila orang cerita pasal jin, karun saya kan, dalam Quran kan. Cuma dia boleh masuk ke alam kita, kita tak boleh masuk ke alam dia, tak nampak. Itu beza. Demikian juga syaitan pun daripada jin, bukan dari kalangan malaikat. Malaikat dijadikan daripada cahaya, syaitan ataupun jin dijadikan daripada api. Dia beza. Lepas tu api masuk dalam api, macam mana? Tak ada masalah, dia cakap. Bukan tak ada masalah. Allah Ta'ala berkuasa. Kita dijadikan daripada tanah, sama ke dengan tanah? Tak sama. Tak sama dengan tanah. Dan Allah Ta'ala boleh jadikan, walaupun dia dijadikan daripada api, dia tetap akan terbakar dengan api. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Dan malaikat, walaupun dijadikan daripada cahaya, tidak terbakar, kerana Allah Ta'ala tak izinkan api neraka memakan. Dia boleh heret orang yang derhaka kepada Allah ke tengah-tengah neraka Jahannam. Tengah-tengah sekali. Neraka ni luas, bukan sempit. Neraka bukan luas. Dan cuba apa kali cubaan ahli neraka nak keluar daripada neraka, tak boleh, luas. Atau ingkar adanya kursi, aras, Lauh Mahfuz dan qalam yang mencatat di Lauh Mahfuz yang sabit nasnya dalam Al-Quran. Nun wal qalam wa ma yasturun. Nun dan qalam dan apa yang mengingkari ada berkaitan dengan Lauh Mahfuz itu, benda sabit dalam Al-Quran. Yang keenam, ingkar kerasulan rasul-rasul atau kenabian nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Ingkar rasul atau nabi yang disebut dalam Al-Quran, bahawa mereka itu adalah rasul-rasul dan nabi-nabinya yang Allah Ta'ala sebut. Atau mencerca salah seorang dari rasul-rasul dan nabi-nabi dengan cercaan yang tidak layak bagi mereka. Tak boleh. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang rasul dan sebagai seorang nabi. Ataupun kita boleh kata silap tu patut orang lain, jangan kita mempertikai apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala mengikut kehendak dan iradah. Itu maknanya tak boleh kita mempertikai, boleh rosak akidah, boleh terbatal iman, boleh terkeluar daripada Islam. Yang ketujuh, ingkar mukjizat Al-Quran yang berkekalan hingga hari kiamat. Ataupun ada orang dia kata zaman Nabi aja
ada mukjizatnya, dan kita tahu Nabi mukjizat, tapi mukjizat yang terbesar ada pada kita. Tapi mukjizat ini mukjizat maknawi, bukan hissi yang boleh ditengok dengan mata kepala. Maknawi, nak tahu, nak rasa sebagai mukjizat, kena belajar Al-Quran, kena mendalami Al-Quran, kena tahu gaya bahasa Al-Quran itu sendiri. Itu makna mukjizat. Alif lam mim zalikal kitab. Alif lam mim, tahu zalikal, zalika kalau baca bahasa Arab itu, tapi pada ayat Quran ini tak boleh terjemah itu ini, walaupun itu zalika. Bila kata itu jauh bahasa Al-Quran. Sama juga dalam ayat apa nama, wallahu bari'un minal musyrikin wa rasuluh, dalam surah Taubah. Allah Ta'ala melepas diri daripada orang-orang kafir. Macam mana? Wal rasul, dan rasulnya, Allah Ta'ala berlepas diri dengan rasulnya. Salah, dia bukan ada bahasa Arab. Dan apa yang menentukan barisnya ataupun dari segi nahu, sorahnya, wa rasulah, wa rasuluhu bagi depan, luhu lam tu bagi depan, dia dari depan Allah wa rasuluh. Walaupun Allah berlepas diri pada orang kafir, dan rasulnya juga berlepas diri daripada orang kafir. Itu bahasa doa. Itu mukjizat nak rasa Allah bila mendalami betul-betul Al-Quran Allah, dan tak habis ilmu Al-Quran ini. Ada mukjizat dia, mana bukti tak habis. Al-Quran sendiri yang menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbik lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimati rabbik walau ji'na bimislihi madad. Sekiranya lautan ini dijadikan tinta dakwah untuk menulis kalimat Rabbi, kalimat-kalimat Allah, ilmu yang terkandung dalam Al-Quran ini, lanafidal bah, kering kontang, tak habis lagi. Walau jibna bimislihi madada, sekalipun kami tambah penuh balik lautan tadi, tak habis lagi juga. Banyak. Tapi kenapa kita orang Islam tidak mengkaji Al-Quran, tidak kembali kepada Al-Quran? Sedangkan orang kafir, Yahudi, Nasrani yang begitu, latajidanna asyaddan nas adawatul yahud wallazina asyraku, sungguhnya orang yang bersangatan sungguh-sungguh nak hancurkan kamu, memusuhi kamu adalah Yahudi, wallazina asyraku, dan golongan sekutu mereka. Dia kaji Quran. Kaji Quran untuk apa? Cari petunjuk? Tidak. Kaji Quran cari kelemahan kita, cari macam mana lagi nak menjauhkan kita dengan kitab Allah dan sunnah Nabi. Kita cari Al-Quran, kita macam mana. Dan sekarang ni banyak di antara mereka berjaya kerana apa, ada di kalangan umat Islam sendiri yang menentang Islam, yang mengaku Islam sendiri menentang Islam, yang mengaku Islam sendiri tidak setuju dengan Islam, yang Islam sendiri tidak setuju dengan undang-undang perundangan Islam. Itu banyak. Macam mana tu? Mengaku sajalah. Allah tak boleh mencerca para Nabi dan Rasul. Seorang dari Rasul dan Nabi-Nabi dengan cercaan tidak layak, tak boleh. Yang ketujuh, yang tadi ingkar mukjizat Quran, ingkar dan membawa, kita pelajari dan kita tengok yang kita bawa daripada petani apa semua, dia orang kerja apa tu? Tak ada kerja apa Quran kan? Aku orang cakap dia punya tambang apa semua datang sini kan? Ini tempat Quran. Itu mukjizat pada mukjizat Quran yang ada, Quran yang ada pada dia, yang dia hafal kan? Itu saja. Dan begitu juga dengan apa nama Ahmad Muhammad Ziyad, dulu adakan yang azan TV9 sekarang dah besar lah. Waktu dia budak-budak azan, sehingga kan pernah kedutaan kata atau apa nama daripada Qatar, dia dengar TV, dia kata aku nak suruh budak ni datang tempat aku, dan dibayar segalanya, disediakan hotel, nak dengar dia baca Quran. Tengok kan, Allah banyak. Itu mukjizat Quran yang kita kaji, kita
kita dalami ilmu yang ada pada tak habis, dan sesuai dengan masa mana, zaman mana pun sesuai dengan Quran. Jangankan ada orang tak sesuai, sudah lama 1400 tahun dah dengan Nabi. Nabi lama dah tinggal kita ikut cara kita sendiri. Ini rosak kita. Kita guna yang orang putih punya, kita tak payah guna. Itu rosak kita jangan main. Kenapa? Kerana mukjizat Al-Quran itu telah sabit dengan wahyu Allah. Allah Ta'ala yang menyatakan Quran ini yang disediakan kepada Rasul akhir zaman. Walaupun Rasul akhir zaman di antaranya yang ramai pengikut berbanding Rasul-Rasul atau Nabi-Nabi terdahulu. Oleh sebab itulah, kerana Nabi banyak tak guna kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya di dunia, dia nak guna di akhirat. Umatnya lah yang pertama sekali akan dihisap, walaupun akhir zaman, banding umat-umat yang lain. Umatnya dan telah melemahkan kafir-kafir Quraisy untuk meniru bahasa Al-Quran yang terselah keindahan susunannya dan jalan bahasa. Dan ada banyak sekarang ini pun pada yang ada satu yang masuk dari Ekim dulu, orang daripada Sabah di sebelah Puan, ada sebelah Putantan ke apa semua tuaran tu tak ingat, tapi dia sebut dia memang ialah walaupun dia bukan Islam ketika itu, maknanya perangai dia teruk, dia tak peduli kan, dia minum arak, dia kawan dengan kawan-kawan dia tak peduli kan. Tapi tak juga, dia kata minum arak boleh tentera ketika itu sahaja. Minum arak bila mabuk rasa apa nama, rasa masalah tak ingat, bila habis tu dia ingat balik masalah ni, sehingga kan apa nama dia tersedar daripada mabuk ketika itu, sedar azam subuh kan, azam subuh dia dengar, dia rasa tenang, dia ikut, dia jalan ke mana masjid bertemu hidayah dan terima hidayah Allah, terguna akal fikiran untuk kembali kepada kebenaran. Allah Ta'ala tuju, tapi kalau tak cari kebenaran, Allah Ta'ala tak tuju. Dan telah terbukti bahawa Nabi diutuskan ketika mana bangsa Arab ketika itu berada di mercu dari segi hebatnya bahasanya, hebatnya qasidahnya, hebatnya sains-sains mereka, tapi kalah dengan Al-Quran. Dan kalah dengan Al-Quran, Nabi Muhammad itu bukanlah kata orang yang belajar dengan orang ni pendeta, ada. Dan ada satu orang tanya, bila dia kaji Quran, dia ada sebut dalam sirah Muhammad ni pernah belayar, tak pernah sekalipun baginda tak pernah belayar keluar daripada Mekah atau keluar daripada semenanjung tanah Arab. Ikut perniagaan ada, rombongan perniagaan ada di Syam. Tapi yang disebut dalam Al-Quran itu ilmu pelayaran yang boleh digunakan. Dia terima Islam banyak. Dan di antaranya, bila presiden yang baru sekarang ini, yang dia katakan bahawa musuhnya adalah Islam. Kenapa Islam? Ramai di kalangan warga negara Amerika Syarikat, Britain dan Eropah telah menerima Islam, dan telah banyak gereja-gereja telah bertukar kepada masjid. Gereja tak maju dah, orang tak nak pergi dah, tinggal padri saja dengan rahib-rahib dia aja. Akhirnya orang minta beli, dia jual, jadi kan masjid banyak. Itu dia sebut bahawa Islam dia pro Yahudi dan anti Islam. Dan kita tengok sekarang ni pun dalam internet, di Burma, di Myanmar ini, dia menggasak lagi orang Islam. Kerana dia harap sokongan. Tak ada kan, apa tak ada orang peduli, buatlah apa-apa. Dan lebih teruk lagi, dia kumpul cari mana Quran ni, dibakar, dibunuh orang Islam, tutup dengan daun pisang, dibakar bersama Al-Quran. Ini berlaku kan di Myanmar, kacau dengan kita. Tapi itulah radio televisyen kita tak cerita. Maknanya saudara mahu kita terasa seolah-olah kita didiris,
seolah kita juga ditusuk besi, ditusuk pisau, kita rasa begitu seolahnya. Kerana Nabi tahu kaitan hubungan antara umat Islam itu begitu kuat. Tapi orang tak kisah, biarlah, itu tempat dia, tempat kita okey, selamat. Selama mana selamat. Jika kita tak peduli, bahaya. Sesama kita tak peduli, Allah. Yang ke-8, memperolok-olok atau mengejek sesuatu hukum yang sudah jelas diketahui dalam agama Islam. Jangan hukum sekarang tak perlulah nak potong tangan. Kalau potong tangan, orang tak boleh nak apa nama, nak bina bangunan kerana tangan kena potong. Nak senang nak potong tangan, nak senang nak potong tangan. Susah. Dia tengok kenapa dia mencuri, barang itu berada di mana. Kalau dia mencuri kerana dia tak ada kerja, dia kelaparan, tidak dijatuhkan hukum. Malah Sayyidina Umar menangguhkan hukuman hudud kepada ahli Madinah dan Mekah ini apabila dilanda kemarau ketika itu. Tangguhkan. Mana kerajaan kena bantu, bukan ambil cukai saja. Dan disebutkan nas-nas dalam Al-Quran di mana mereka yang melakukan perbuatan tersebut bermakna mereka memperolokkan. Jangan memperolok, jangan mempersendakan hukum yang telah maktub dalam Al-Quran. Jangan mempersendakan. Dan ini mufti tulis, jangan kata saya baca kan, saya baca mufti Sabah tulis. Dan mengejek Allah dan Rasulnya dan kitabnya tak boleh. Jangan sekali mempersendak Allah dan Rasul. Allah Ta'ala tak tahulah benda ni, internet ni apa, saya tahu lah. Ada orang kan dia rasa bangga dia pandai internet. Itu yang banyak guna, yang apa nama anak muda kita banyak kan ada satu, bukan macam dulu lagi. Dulu tekan aja tak ataupun untuk call saja, untuk mesej. Sekarang apa segalanya di handphone boleh tengok. Dan berapa orang anak muda saya pun pernah tersempat tu dekat pasar jual buah, balik daripada SPM tu kan, saya dalam kereta tengok, tapi saya tengok juga lah. Cuma Alhamdulillah ada juga malu dia lalu macam buat, saya tengok kalau tidak rasa nak turun juga nak tanya, cium tangan lelaki apa ke jadah ni. Dan masyarakat tengok saja tak peduli. Masyarakat kita yang bila tengok perkara mungkar, kita biarkan, biarlah, bukan anak aku pun. Tak, kenapa kau lakukan? Bertanya. Paling kurang nyatakan kita masih ada iman. Ya biarlah, pedulilah. Jangan biarlah pedulilah kan itu. Kita melihat kemungkaran depan kita. Tapi saya tengok, tapi ternyata dia lari. Masih ada malu. Dia lawan pada buat, tapi orang tak peduli, itu pasal dia tak malu. Masyarakat tak peduli nak buat apa. Kita jangan biarkan sedemikian. Allah. Dan kitabnya tak boleh, kitabnya ataupun kitab yang disebut Taurat ataupun Injil, tak boleh. Yang boleh diubah, yang ada sekarang diubah. Yang ada sekarang apa nak Taurat, Injil telah pun diubah, hanya satu saja. Nama kalau Taurat saja yang ada Talmud, ada satu takwid, tampi apa macam-macam lah. Itu beragam dalam kitab Taurat. Sama juga Injil, Injil Luke, Injil Matthew, mana ada Injil satu saja kan? Kenapa jadi banyak kan? Dan memperolok-olok dan mengejek-ngejek orang yang beriman dengan sebab keimanan mereka. Jangan, alah macam mana sangat pergi masjid pun kau jangan mempersendakan. Nak tengok aku sihat, mana aku Tuhan lebih sayang aku. Jangan. Belum tentu Tuhan sayang padamu kan tak berikan kau sakit.
Fir'aun tak pernah sakit, adakah dia beriman? Tak pernah sakit pun Fir'aun, tak ada penyakit pun Fir'aun, kerana dia ada penyakit yang besar, kufur kepada Allah. Tapi segala Allah Ta'ala istidraj, mempermuakan Fir'aun supaya dia rasa dia pilih di segala-galanya, dia hebat, dia tak sakit. Dan kita jangan ingat inilah apa juga aku berusaha, aku dah semayang berjemaah pagi, solat duha lagi, tak apa juga ni. Jangan. Allah Ta'ala lebih tahu. Mungkin bila dikurniakan kekayaan kepada kita, menyebabkan nikmat yang kita hadapi sekarang, yang kita lakukan ini, ada ni datang ke masjid berjemaah, tak bagi sudah sibuk kan. Bila sibuk nak urus amal, sebagaimana Qarun mereka awalnya adalah miskin, baju pun tampal-tampal disebut, tapi minta kepada Nabi Allah doakan dia supaya kaya. Nabi Musa kata, nanti kau lupa pada Allah, tak, aku akan bantu kerja dakwahmu dengan harta yang kuat. Tapi bila dah ada kekayaan, bila dah ada kemahiran, dia boleh buat, dia ada rezeki macam mana untuk buat logam mak banyak-banyak, dia ada rezeki. Korun ni tak ada orang belajar kalau dia kaya. Tapi akhirnya ingkarkan, dia bukan umat Nabi Muhammad. Akhirnya Qarun bersama dengan hartanya, gedungnya, semua ditelan bumi, sehinggalah ke hari kiamat masih ditelan lagi. Sehingga hari itulah pasal Tasik Qarun yang berada di Fayum, Mesir, tak ada siapa yang tahu betapa apa ukuran dalamnya, tak ada siapa yang tahu, kerana yang tukang kaji pun tak naik-naik kan. Tu selalu tak naik-naik habis. Selam mungkin ada harta karun yang tersasar untuk berbalikan dia sendiri pun. Mana elakkan diri daripada mengejek orang yang melakukan, orang yang beriman yang taat kepada Allah, apatah lagi kalau dia itu alim ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'azzibhu ta'ifatum bi'annahum kanu mujrimin. Sadaqallahul azim. Surah Taubah ayat 65 hingga ayat 66. Wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kata Allah, dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejekan-ejekan mereka itu, tentulah mereka akan menjawab apa? Sesungguhnya kami hanyalah bersembang-sembang aja dan bermain-main aja, saja mengolok-olok aja kan. Dia kata begitu kan. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kata Allah, adakah patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya, kebesarannya itu serta rasul-rasulnya itu kamu memperolokkan dan mengejek-ngejekkannya? Patut kan? Patut. Nak ejek Allah, nak ejek Quran, nak ejek hadis, jangan, patut. Tak selayaknya lakukan sedemikian. Jangan pula kata bila buat hukum wuduk nanti biasa orang makan sukat, dia makan, jangan memperolok, mempersedakan hukum Allah. Kufur, kenapa ini? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kamu bertolak dalih dengan alasan-alasan yang dusta, pembohongan kamu itu, kata Allah.
Kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu melahirkan, melafazkan keimanan. Kamu terima Islam, kenapa lakukan tindakan sedemikian, kata Allah. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifatum bi'annahum kanu mujrimin. Jika kamu maafkan sepuak dari kamu kerana mereka bertaubat, seorang bertaubat kerana dia jahil, tak tahu, maka kami akan menyeksa puak yang lain kerana mereka adalah orang-orang yang terus bersalah. Yang tak bertaubat tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana perbuatan mempersenda dan memolok. Bila diberi peringatan, terima peringatan. Jangan berdegil, jangan rasa kita terlampau bijak sangat, jangan rasa kita terhebat sangat. Aku belajar ni, belajar falsafah, belajar ideologi, apa nak terima Islam, kan? Jangan rasa hebat sangat. Mengenai bentuk atau cara olok-olok dan ejekan-ejekan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman terhadap hukum-hukum Allah, tidak dapat dicatatkan bilangannya yang tertentu. Kata Tuhan kita, banyak sangatlah ejekan-ejekan. Dan apatah lagi apabila berada dalam zaman langit yang terbuka, dunia tanpa sepadan, kampung kampung global, globalisasi, dasar langit terbuka, dia rasa hebat. Sedangkan Nabi dah sebut, Nabi risau dengan apa yang berlaku. Tidak berlaku kiamat sehingga hujung jemeti boleh bercakap. Bukan sahaja bercakap saudara ni, segala-galanya boleh, kan? Segala-galanya tersebar dengan begitu pantas. Kita pun kadang-kadang setengah tak baca, tengok kena forward ni, forward kena share ni, kena share. Tak boleh, perlu tengok dulu sahih atau tidak share. Dan rata-rata saya tanya, bila contohlah bila keluarga kita terlibat dengan kemalangan dalam berlumburan darah ke apa semua, ambil gambar share, redha tak? Tak redha. Tak redha. Saya pun saya tak redha, saya tak suka kerana diaibkan keluarga kita, kan? Sama lah, kita pun bila dapat mesej jangan share, bagi tahu kawan jangan share. Tu ramai sekarang pergi bukan nak menolong, nak share ataupun nak jaga perapu. Apa selfie depan tu, nampak amal aku pun ada tempat kejadian lokasi, bangga. Patut nak menolong. Dah jadi lain sudah masyarakat yang budaya selfie apa semua. Tetapi sesungguh pun begitu, sungguh pun demikian dapat disimpulkan di sini, kata Tuhan kita, kata Al-Fadhil saya bersama, iaitu setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menunjukkan kehinaan hukum-hukum Allah atau tidak mengindahkan hukum-hukum Allah itu atau meringan-ringankannya, ini termasuk mempersenda. Apalah yang kita ada dah baik dah, payahlah, kan? Itu zaman Nabi boleh lah. Jangan kamu senang menghina hukum Allah, jangan. Tak payahlah, kan? Tak mempedulikan hukum Allah. Zaman kita pandai lah, kan? Jangan. Atau ringankan, tak apa, kita tak ambil yang kita dah semaya ni, okey dah, jangan. Jangan. Bahaya. Atau tidak suka menerima hukum-hukum Allah itu. Kalau pencuri masuk rumah, rasanya bukan sahaja kita ambil tangan kita potong, kan? Ada orang dia kata tapak kucicang lumat, tengok, kan? Ini nak bela pencuri, kan? Nak bela pencuri inilah yang sekarang pun tengok ada kan yang berlaku di Terengganu. Dia apa nama, tukang potong ayam, historian apa semua balik. Orang sedang tak masuk rumah, bertumbuk ada kawan ni datang. Jadi kebetulan dia dua orang lawan seorang, kan? Capailah pisau, dikam, kawan ni kena. Tapi tu dia cakap, kalau saya dijatuhkan hukuman mati kerana melanggar harta, saya tak kisah. Tapi sebenarnya dia kata kita lah, kamu sebenarnya telah mati.
membiarkan aku yang mempertahankan harta. Kerana dalam Islam apa dia? Man qatala didinu, siapa yang Nabi kata siapa yang terbunuh kerana agama dia dikira syahid. Terbunuh kerana mempertahankan maruahnya syahid. Pertahankan agama saya, mempertahankan hartanya pun syahid. Harta kita orang curi pun syahid. Kita melawan orang mencuri nak itu syahid. Syahid akhirat, bukan syahid dunia. Yang kita minta kan? Tak ada tak nak mati syahid kan? Tak, walaupun kamu mati di atas apa nama, di atas tilam rumah, kau minta Allah Ta'ala bagi. Allah. Maka perilaku seperti ini yang sebut tadi, hina hukum Allah, tidak hina hukum Allah, meringan-ringankan hukum Allah, tidak mau menerima hukum Allah dengan bermacam-macam alasan, maka perilaku seperti ini termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur, yang kafir. Kalau tidak disebut, saya baca, kita tengok, tuan-tuan tengok sendiri kan, kita tambah tu kan, kata saya tambah kan. Sebagaimana maksud firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66 yang kita baca tadi. Tak boleh mengejek, tak boleh membersenda, tak boleh kata kami saja, kami suka sekolah, tak boleh. Kuasa kita. Perkara ini bukan main-main. Memperolok-olok dan mengejek-ngejekkan hukum Allah adalah bermacam-macam cara. Yang kita kata, bila kita beli kereta, adakah kita lebih pandai daripada yang buat kereta? Kita tak pandai. Dan dia katalah guna minyak tanpa pelambang. Itu pun guna minyak tanpa pelambang. Ikut suka aku lah nak guna minyak apa, nak guna minyak masak ke, minyak cakap apa ke, pedulilah. Tak boleh. Mesti apa yang disarankan kita. Sama juga kita, Allah Ta'ala yang jadikan kita. Jadi langit dan bumi Allah Ta'ala, dia lebih tahu pasal kita, bukan kita lebih tahu pasal kita. Dan biasanya manusia yang menggubal, biasanya orang putih dia apa? Above the law. Dia terlepas daripada yang kena hukum kamu, yang kena dakwa kamu. Kamu tuduh kami salah, kamu yang kena. Kami tak kena. Kamu yang pandai-pandai pergi seorang ke pasal, kamu yang kena. Itu manusia. Allah. Terkadang dengan percakapan, cakaplah tu. Memang Allah Ta'ala beri kita ini akan dihisap kembali. Kenapa yang banyak sangat bercakap, di akhir nanti ditutup, tak boleh bercakap. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Pada hari ini, hari bangkit semula kamu ini, hari bersoal jawab dengan aku, kami tutup mulut-mulut mereka. Banyak dah bercakap terbungkus. Dan tashhadu arjuluhum, semuanya akan bersaksi, anggotanya akan bersaksi, tangannya akan bersaksi, telinganya akan bersaksi, matanya akan bersaksi, hidungnya akan bersaksi apa yang dia buat atas dunia dahulu. Mulut tutup kau, lama dan kau bercakap. Yang Allah Ta'ala sebut. Kalau kita nafikan, tak boleh kufur kita. Mana ada, tak pernah berlaku pun tangan bercakap. Ya sekarang betul. Tapi nanti Allah Ta'ala maha. Allah Ta'ala sebut, dialah yang boleh menjadikan waktunya bercakap. Sama juga pengadilan dengan ayam sabungan yang digunakan untuk sabung, untuk belaga. Allah Ta'ala takdirkan dia boleh bercakap, dia lagakan aku, ya Allah. Dia letaknya pisau yang dibuat tu kan, sehingga aku berjaya menikam. Dan Allah Ta'ala jadilah dia. Siapa dengan ayam tu, tengok macam mana. Memang terkadang dengan perbuatan secara gerak-geri atau isyarat. Ada seorang kan, saya nak sebut lah pasal orang ni terlampau banyak yang dia orang perbuat Siti Kasih kan, sampai dia tunjuk isyarat lucah. Seorang perempuan tidak patuh, lelaki pun tak patuh, apalagi perempuan tunjuk isyarat lucah, tak terima hukuman ini kan. Dia nak dibuat terbunuh lagi. Hukum hudud hanya memperkasakan mahkamah syariat kan. Seperti
mengkerjipkan mengkelipkan mata. Orang cakap buat tak peduli kan, jangan tak sedar tu. Orang cakap mengenai hukum agama, buat begitu, jangan. Bahaya kadang-kadang bila soal agama, soal akidah, soal akhlak Islam, kita buat memang soal tu bodoh saja kan, jangan. Boleh termasuk di kalangan yang tadi, boleh kufur kepada Allah. Atau memanjangkan bibir mulut ketika mendengar bacaan Quran. Muncul kan, ada 10. Itu maknanya panjang mulut dia, maknanya tak terima. Bila dengar Quran, bila orang baca hadis, ada juga sengaja nak baca hadis, pergi masjid lah. Ini kedai kopi, ini kita sedang semak biasa, tak payah kita hadis lah. Patutnya di mana-mana saja kita nak dengar Quran hadis, kita nak dengar. Kalau orang tak mau dengar Quran hadis, dia ada masalah. Bila tak nak dengar Quran hadis, dia ada masalah, dalaman dia ada problem kan. Atau ketika memperkatakan akidah Islam atau sesuatu hukum dari hukum-hukum Allah dan seumpama yang demikian, lebih ke mata berkedip-kedip ke macam-macam, ataupun buat bodoh buat je kan, sama masuk mempersela. Elok, mudah-mudahan dijauhkan kita semua dari yang disebut oleh Al-Fadhil Sahibus Samahah kan? Yang ke-9, melahirkan kebencian dan kemarahan ketika menyebut dan mengingati Allah dan Rasul. Boring lah kawan. Tak ada benda lain, bila kawan aja pergi masjid. Jangan berbahaya. Jika ada sedemikian, kebencian itu yang tadi termasuk perkara yang boleh membatalkan iman, yang boleh menyebabkan kekufuran, kafirlah, kekufuran kafir, dan keluar daripada Islam. Atau ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, patutnya ayat Quran sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang mukmin ni, Allah Taala kata, apabila sebut nama Allah, gemetar hati dia, takut kepada Allah. Itu kenapa? Takut. Dan kita takut kepada Allah berbeza dengan takut benda lain. Takut kepada hantu, ke takut kepada kita makin jauh daripada dia. Tapi kita takut kepada Allah, kita makin hampir kepada dia, hampir mendekatkan kita, semakin mendekatkan diri kepada dia. Mana gemetar hati. Sebut aja nama Allah, gemetar hati. Itu orang mukmin. Adalah kita jangan tak ada bimbang, kita tak termasuk. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dengar saja Quran, bertambah-tambah keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkal, dan dia bertawakal kepada Allah, berserah diri hidup dan matinya. Kita akui dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya bagi Allah. Kita lapaskan ikrar kita kepada Allah. Tapi bila berada di luar sembahyang lain, itu yang saya sebut, mana solat itu mempunyai 3 rukun. Rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Bila berakhir solat, 2 rukun selesai, 1 rukun tak selesai, kita bawa sampai keluar. Kita masih bergantungan hidup kita pada Allah. Ataupun selepas sembahyang tak ada bergantung sudah, masih bergantung kepada Allah, masih mengharap rahmat dan kasih sayang Allah. Atau membincangkan suatu hukum agama, tak dengarlah, tak ada kerja lain lah, tak ada kata mumpat kan. Mumpat kita ini, kita perangai-perangai orang yang Allah Ta'ala tak suka, ini perangai orang yang Allah Ta'ala suka, kena pilih lah kan. Bukan maknanya pandai-pandai kita nak cerita kan. Dan kita pun lakukan seperti yang kena Nabi suruh, balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku, kata Nabi, walaupun sepotong ayat. Tak boleh banyak pun sepotong ayat. Hukum itu kena sampaikan.
agama tu kena sampaikan, kan? Atau ketika berdakwah yang bersabit dengan agama Islam, dia tak nak dengar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yasduna bil ladzina yatluna 'alaihim ayatina Kul apa unabbi'ukum bi syarrin min zalikum an-nar wa'adaha Allahu allazina kafaru wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Suratul Hajj ayat 72. Yang maksudnya wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas lagi nyata ini, kata Allah, engkau akan dapat melihat, kata Allah, pada muka orang-orang yang kafir itu tanda marah dan benci, tak mau dengar Quran, tak mau dengar. Ketinggalan zaman dah kau dengar, asyik lagi baca Quran, dia tak mau. Sedangkan yang Quran ini, yang Islam ini, benda yang haram tak banyak, kan? Benda yang halal begitu banyak. Tapi orang fikirlah, kalau kita asyik ambil yang halal saja, tak ambil yang haram, lambat kita kaya. Ya, lambat, kan? Campurlah, barulah cepat, kan? Sedangkan benda ni banyak. Allah Ta'ala haramkan memakan babi contohnya, dihalalkan daging-daging yang baik, berkualitas baik. Allah Ta'ala haramkan arak, dihalalkan minuman yang lazat, lagi sedap, kan? Banyak, kan? Allah Ta'ala haramkan zina, dihalalkan perkahwinan. Tapi itu manusia kata ketinggalan zaman, dia akan pilih yang haram. Kerana jiwa bermasalah tadi, dia akan pilih bermasalah. Yakaduna yasduna billazina yatluna alaihim ayatina, hampir-hampir mereka tidak hendak menungkam dan menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Ini golongan Pak Haji apa semua, kan? Dia malam, kan? Sibuk menyebut hal orang punya pasal lah. Kerana kita menyebut Allah Ta'ala suruh sibuk, tak boleh hanya kita datang masjid cukup lah, ni kan? Ingat ni, saya pesan pada diri saya sendiri lah, kalau tengok pekan-muka cegah, cegah. Tapi tengoklah juga, kalau dia ramai aja juga kita. Pasal sekarang ni kan, itulah aku heran juga, apa nama, remaja semakin kurang ajar. Di sekolah pun sama, kan? Apa tempat dipukul guru, 12 pelajar pukul guru. Patut tidak layak, tidak sepatutnya berlaku. Orang yang mendidik mereka pukul, kan? Terpengaruh dengan movie, terpengaruh dengan apa, yang masalah tidak dibela, kan? Yang masalah di sini salah guru, salah itu yang saja, yang menyalahkan saja, tapi tidak dibela. Hampir-hampir menyerang, kan? Kul apa unabbi'ukum bi syarrin min zalik, katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala kata, jika berlaku sedemikian, mahukah aku kabarkan kepadamu wahai Muhammad, akan lebih buruk lagi yang akan berlaku dari apa yang menyebabkan kemarahan mereka. Akhir zaman akan teruk lagi, bersedialah, kan? Dan itu Nabi kata, akhir zaman ini orang yang berpegang dengan Islam ini seolah memegang barang panas, banyak sangat tentangan, banyak sangat cabaran, tapi tak ada jalan lain, itu saja jalan mendapat keredaan Allah. Bukan mencari keredaan manusia dengan kemurkaan Allah, kita nak cari keredaan Allah. Dan yang kita paling takutnya, Nabi sebut akhir zaman ini mereka akan keluar daripada agama Allah dengan beramai-ramai seolah-olah anak panah,
dilepaskan daripada busur kita. Kerana belaga pandai, kerana dia rasa dia lebih pandai urus dunia. Dia kata yang Allah Ta'ala tak tahu kan, dia nak buat hala tujunya sendiri. Allah, lebih teruk lagi akan berlaku di akhir zaman. An-nar wa'adaha Allahu allazina kafaru. Ingat kata Allah, ialah neraka yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang kafir. Itu wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali neraka. Jangan sombong sangat, jangan ego sangat, jangan rasa bila dah ada penyokong ramai rasa sombong sangat. Jangan. Kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, menentang agama Allah, tempatnya adalah neraka jahannam. Wa iyaz billah. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan peluang-peluang yang diberikan oleh Allah kita manfaatkan. Kita tak nak bagaimana dinyatakan oleh Al-Qadir apa nama saya bersama mereka yang Allah Ta'ala, kita tak nak beri kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tersasar daripada landasan Islam. InsyaAllah. Marilah sama-sama kita berdoa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahmana futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu hidayah, pintu maghfirah, pintu pengetahuan di sisimu yang begitu luas ya Allah. Allahumma rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami. Allahumma zidna wa la tanqus alaina. Ya Allah, kami benar-benar memohon kepadamu ya Allah, agar kau senantiasa menambahinya, jangan kau kurangi ya Allah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, semuanya kami lemah, kami dhaif ya Allah, agar kami senantiasa memuji-mujimu, bertasbih mengagungkanmu ya Allah, membesarkanmu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami yang lemah, yang dhaif ini ya Allah, agar kami senantiasa bersyukur di atas limpah kurnia nikmat yang telah kau kurniakan kepada kami dari harta benda kami dan anak pinak kami ya Allah. Sungguh baik kamu terhadap kami ya Allah. Ya Allah, bantulah kami yang lemah dan dhaifnya ya Allah, lemahnya dan dhaifnya kami dari segi ibadah kami, ubudiyah, ketakwaan kepadamu ya Allah. Namun bangkitkanlah kami nanti bersama golongan mukmin, para awliya illahi salihin ya Allah. Allahumma anil haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan kebenaran dan kurniakanlah kepada kami agar kami senantiasa mengikutinya. Wa anil batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah juga kepada kami jalan kebatilan dan kurniakanlah kepada kami agar kami dapat menghindari dan menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami kesejahteraan kehidupan kami di dunia ini. Wa bil akhirati hasanah, keselamatan dan kesejahteraan kami di akhirat sana nanti ya Allah. Wa qina azabannar. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan penerima taubat hamba-hambanya walaupun sebesar mana dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba-hambamu ya Allah. Selamatkanlah kami semua ini pada azab api neraka ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih di atas kesudian para jemaah yang sudi menunggu, yang sudi mendengarkan kuliah yang saya sampaikan. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang kurang itu sudah semestinya dari ketaifan dan kejahilan diri saya. Andai ada tutur kata saya, percakapan saya ada menyinggung siapa-siapa saja yang ada dalam sini yang mendengarnya, saya menyusul 10 jari memohon keperluan maafan. Aku lupa oleh hazza wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.